khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok tentang satu term yang penting dekat kereta tapi tak ramai orang tahu. Dan term ni adalah Euro 6. Anda tahu tak kereta anda sekarang ni Euro berapa? Tapi Euro Standard tu sendiri apa dia kan? Penting sangat ke Euro Standard ni masa kita nak beli kereta? Kenapa hampir semua kereta guna Euro Standard ni? Okey, jom kita tengok. Kalau nak senang cerita, Euro Standard ni dia macam satu regulation lah yang limitkan berapa banyak kereta kita ni keluarkan bahan tercemar ke udara. Yes, memang betul. Tak kira kita bawa kereta ke, motor ke, apa-apa je yang bakar minyak, nak tak nak hasil pembakaran tu akan mencemarkan alam sekitar. Tapi kalau nak berhenti mencemarkan alam ni, takkan semua orang tak boleh pakai kereta, betul tak? Korang janganlah risau sebab dekat satu dunia, saintis-saintis terbaik kita tengah fikirkan macam mana nak selesaikan masalah pencemaran ni. Cuma antara penyumbang terbesar masalah pencemaran ni adalah sektor transport lah. Hampir suku karbon dioksida yang terbebas ke udara sekarang adalah sebab transport. Tapi transport masih nombor 2. Cuba korang teka sektor apa yang paling ganas sekali bebaskan CO2 ni. Jawapan dia sektor tenaga lah. Anda bayangkan berapa banyak tenaga yang kita guna setiap hari ni. Kita punya lampu dekat rumah, kipas, aircon, peti sejuk, mesin basuh, telefon kita lagi, komputer lagi. Semua tu perlukan tenaga dalam bentuk tenaga elektrik. Tapi tenaga elektrik dekat dunia ni masih belum betul-betul clean. Maknanya sebahagian besar elektrik dunia ni masih menggunakan arang batu. Arang batu ni bila kita bakar dia memang banyaklah pencemaran. Tapi kalau dah tahulah tak bersih, kenapa kita guna juga? Jawapan dia simple saja. Sebab arang batu ni lah yang paling murah berbanding sumber tenaga yang lain. Dan sebab ni lah sektor tenaga ni sektor yang paling banyak menyumbang kepada pencemaran. Nombor 2 baru transport. Jadi walaupun dekat tempat kedua, transport ni kiranya major contributor jugalah pada pembebasan gas yang berbahaya ni. Dan di atas sebab-sebab ni lah government dekat negara-negara Eropah sana kata kita kena buat something lah tentang kenderaan ni. Jadi 3 benda utama yang paling bahaya dibebaskan oleh kereta ni, first kali adalah karbon monoksida CO, second adalah nitrogen oxide NOx, bukan NOx yang dom tekan tu, tapi NOx. Dan yang ketiga adalah particulate matter ataupun PM. Carbon monoxide ni ataupun CO, dia bahaya sebab dia tak berbau dan tak berwarna. Bila kita sedut, dia akan masuk dalam badan kita dan dia akan gantikan tempat oksigen dalam salur darah kita. Dan bila CO ni cukup kuantiti dia, kita akan pengsan. Dan bila dah pengsan tapi kita terus hidu lagi CO ni, kita boleh dapat brain damage dan paling teruk sekali boleh matilah. Korang mesti familiar kan? Kadang-kadang kita dengar ada orang meninggal sebab tidur dalam kereta, dan bila postmortem pula sebab keracunan karbon monoksida. Jadi entah macam mana CO ni boleh masuk dalam kereta dia dan dia pun pengsan lepas tu meninggal. Jadi CO ni memang bahaya. NOx pula, bahaya dia adalah dia boleh efek kita punya sistem pernafasan. Lepas tu boleh jadi pening kepala, gatal mata dan boleh rosakkan paru-paru kita. Dekat UK contohnya, diorang anggarkan lebih 23,000 orang mati sebab pencemaran NOx ni. Jadi sangat bahayalah. Dan satu lagi benda yang bahaya yang exhaust kita keluarkan adalah particulate matter ataupun PM. PM ni dia macam partikel-partikel kecil yang terapung dekat udara. Kalau banyak sangat PM ni, dia boleh jadi macam jerebu tu. Sebab tu ada negara-negara yang tak boleh kontrol dah jerebu dia. Jadi kalau kita sedut, dia boleh jadi sesak nafas lah. Dan kalau orang yang memang dah ada penyakit asma contohnya, dia hidu PM ni memang boleh trigger dia punya asma tu. Jadi 3 benda ni lah yang European government cuba limitkan dekat kereta diorang. Jadi pada tahun 93, diorang start regulate 3 benda ni dengan cara setkan limit berapa banyak satu-satu kereta ni boleh keluarkan sebelum kereta tu dijual kepada public. Dan tahun 93 ni diorang namakan standard ni Euro 1. Dan orang yang enforce benda ni, dia boleh pergi dekat production line dan dia boleh pilih mana-mana kereta yang dia nak secara random dan dia pergi test kereta ni dekat lab. Jadi bila buat test secara random ni, manufacturer tak boleh tipu lah. Sebab kalau
kalau kita minta kereta tu dari manufacturer, mungkin diorang sempat alter engine parameter tu supaya lepas testing tu. Jadi manufacturer agak ngeri lah dengan test ni. Bukan apa, sebab customer diorang, kita lah tu. Kita kalau boleh nak kereta yang power gila. Lagi power, lagi bagus. Tapi kalau nak power ni, kenalah bakar banyak minyak. Dan kalau bakar banyak minyak, banyaklah pencemaran. Tapi tadi Europe kata tak boleh lepas certain level pencemaran ni. Kalau tak boleh jual. Jadi korang nampak tak dilema car manufacturer ni? Kereta nak bagi power, tapi tak nak guna banyak minyak. Macam mana tu? Itu yang diorang ngeri tu. Jadi untuk Euro 1, dia taklah seketat macam sekarang ni. Tapi sebagai permulaan, Euro 1 ni menyebabkan semua manufacturer mesti kena letak catalytic converter dekat kereta diorang. Kalau tak letak, memang tak lepas test ni. Masa tu diorang setkan limit untuk carbon monoxide. Untuk setiap kilometer kereta tu bergerak, carbon monoxide ni tak boleh lebih dari 2.72 gram. Lepas tu untuk NOx pula tak boleh lebih 0.97 gram untuk setiap kilometer. Masa Euro 1 ni limit untuk particulate matter bagi kereta petrol tak ada lagi. Tapi bagi kereta diesel hanya dibenarkan 0.14 gram saja per kilometer. Euro 1 ni bertahan dalam 4 tahun macam tu sebelum diorang update pula kepada Euro 2 pada tahun 97. Jadi untuk Euro 2 ni CO dia turunkan lagi limit tu untuk petrol, tapi untuk diesel diorang turunkan CO tu sampai separuh. Jadi dari segi pencemaran carbon monoxide, enjin diesel lebih bersih lah pada waktu tu. 4 tahun lepas tu diorang push pula Euro 3 pada tahun 2001. Lepas tu 4 tahun lagi 2005 diorang update pula kepada Euro 4. Jadi korang nampak kan trend dia? Setiap 4 tahun sekali diorang akan update Euro standard ni kepada level pencemaran yang lebih ketat lagi. Jadi bila dah sampai Euro 4 ni, car manufacturer dah mula risau tau. Sebab kalau setakat guna catalytic converter saja, dah tak boleh nak meet demand Euro 4 ni. Kalau tak meet demand ni, silap-silap kereta tu tak boleh dijual dekat Europe. Lepas tu manufacturer pun boleh kena denda kalau gagal meet demand ni. Masa ni lah barunya start trend yang dipanggil sebagai downsizing. Basically apa yang diorang terpaksa buat adalah kecilkan enjin tu. Contohnya enjin asal 2.5 liter, diorang kecilkan kepada 1.5 liter. Lepas tu letak turbo untuk boost balik power output supaya sama dengan 2.5 liter tadi. Kebetulan waktu ni lah saya pergi sambung PhD dekat London. Jadi memang research pasal downsizing ni tengah rancak dan saya pun terjebak sekali lah dengan research turbo ni. Masalah bila nak kecilkan enjin dari 2.5 liter kepada 1.5 liter ni, enjin tu akan jadi lembab lah. Jadi kita kena letak turbo. Jadi masalah sekarang nak letak turbo apa? Kalau turbo tu kecil sangat, memang respons tu bagus, tapi torque dekat high load akan jadi rendah sebab flow tu dah tersumbat sebab turbo kecil sangat. Kalau pakai turbo besar pula, high end torque memang bagus, tapi enjin jadi lagging sebab turbo besar sangat, dia susah nak bergerak. Dan sampai sekarang dilema ni masih menghantui manufacturer kereta kita. Nak guna variable geometry turbo untuk regulate inlet area turbo tu pun nanti ada masalah reliability sebab vane tu dia halus je. Suhu pula dekat situ 1000 darjah Celsius. Memang senang rosak. Kalau korang nak tahu lebih mendalam pasal turbocharger ni, boleh join kursus online segalanya tentang turbocharger. Link ada dekat bawah dan sekarang ada diskaun 25%. Okey, sambung balik. Dan sebab Euro punya requirement ni lah, hampir semua kereta baru sekarang ni ada turbo. Dan sampailah regulation yang last kali iaitu Euro 6 di mana dia berkuat kuasa pada tahun 2015. Dan of course, manufacturer memang struggle nak patuh pada requirement ni. Macam-macam teknologi yang diorang packkan dekat dalam kereta tu. Even ada manufacturer tu siap tipu lagi. Dia letak defeat device. Dan bila device ni detect je driving cycle untuk testing, dia akan kurangkan power engine tu supaya boleh meet standard yang ada. Last kali kantoi, sampai kena saman juta-juta. Nasib baik tak bankrupt. Dan kalau ikut jadual 4 tahun sekali tadi, patutnya sekarang ni kita dah ada Euro 7 lah. Mungkin diorang tengah finalize benda ni. Sebab sekarang ni dah strict sangat. Memang susah dah manufacturer nak turunkan lagi limit ni. Melainkan diorang ganti powertrain guna hybrid ataupun full electric. Cuba anda bayangkan, kalau manufacturer dekat Eropah pun struggle nak patuh pada demand ni, manufacturer dari tempat lain lagilah pening. Contohnya macam Toyota, Honda, even Proton sekalipun.
hilanglah market diorang kalau diorang tak kejar untuk patuh pada Euro standard ni. Sebab tu ada orang tuduh Europe ni sengaja buat syarat yang gila-gila supaya dia dapat monopoli market dekat sana dengan kereta dari Europe saja. Korang rasa betul tak tuduhan ni? Jadi untuk assignment kali ni, cuba cek kereta korang tu Euro berapa. Dan cuba cek juga dah subscribe ke belum. Kalau belum, jom subscribe ramai-ramai. Jemput tonton banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.